Ya? Ha? Buat apa nak menggeliat? Exercise. Bagus, exercise tu bagus. Kenapa? Oh ni. Ni. Macam tu. Ketika semayang makruh. Saya tak pastilah ada atau tidak ulama mengharamkannya, tapi dalam fiqh ia termasuk dalam makruhatus solat, perkara yang makruh dalam solat. Dan sebagian sahabat, bila sebagian sahabat yang lain buat ketak, dia panggil dalam fiqh furqatul asabi', ya, maka dia dimarahi oleh sahabat yang lain. Contohnya macam Ibnu Umar. Saya tak tahu dalam kitab sunnah yang mana, tapi ada nas itu. Pasal nanti dalam bab semayang, tak tahulah bila lambat lagi kan. Dia ada bab makruh wudu lepas fardu, makruh semayang. Lepas fardu semayang, lepas sunat semayang, dia ada yang yang makruh semayang, baru yang membatalkan semayang. Yang makruh semayang tu ada tak kurang perkara makruh semayang berapa ya? Banyak jugalah ya. Salah satunya ialah tu ketak-ketakkan jari. Ketip panggil apa? Saya tak tahu bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab panggil furqatul asabi'. Ya. Jadi Ibnu Umar dia tengok orang semayang ketak-ketak jari kan. Ni biasa saya tengok budak-budak. Orang tua tak tahu kok buat juga. Tu buang terbiat, jangan buat. Ganggu orang. Lagi satu makruh, ya. Saya tengok kadang-kadang kita turun rokok tu kan. Ni budak-budak selalu buat. Ketak tangan. Ia makruh. Kalau boleh jangan buatlah ya. Itu dia tak dibenarkan. Dan Ibnu Umar bila dia tengok orang ketak-ketak jari, dia marah. Dia kata la ummalak, you have no mother. Mu tak ada mak ke? Oh, marah kalau tahu tu. Ya. Tapi tak adalah sampai haram. Melainkan jika ia terlalu mengganggu orang semayang dan seumpamanya. Tapi dalam konteks biasa dia tak sampai haram. Kerana ia bukan marfu' lah daripada Rasulullah SAW. Ia cuma larangan sahabat. Jadi dia degree tu rendah sikit. Jadi ulama masuk dalam makruh. Makruh apa? Tak elok dibuat lah. Dan saya tengok jarang orang buat. Kok ada orang buat je. Kalau orang tua buat kena tegur lah. Ya? Jangan duk buat benda-benda macam tu. Ya? InsyaAllah ta'ala. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Kalau tak ada ya. Macam mana? Okey. Itu satu dia ketak-ketak. Satu lagi yang makruh juga ialah tasbih. Macam Haji kata ni dia panggil tasbih. Dia dua benda tak sama. Tadi furqatul asabi'. Satu lagi yang makruh juga. Saya tak silap saya yang makruh semayang ada 19. Salah satu yang tu lah. Dan yang ni juga. Dia panggil tasbih. Kerana dalam Sahih Bukhari, Ibnu Umar kata, orang Yahudi ni bila dia semayang, tak tahu lah semayang macam mana kan. Dia musyabbikul asabi'. Dia akan semayang dalam keadaan dia tasbih. Apa orang Melayu cakap apa ni? Dia sila. Pandai sila. Dia silangkan jari macam tu. Jadi waktu semayang memang kita makruh menyilang-silangkan jari seumpama ini. Dan sebagai ulama kata bukan hanya pada waktu semayang, tapi dalam masjid. Dan ada juga ulama kata bukan dalam masjid, daripada kita keluar rumah nak pergi masjid sampai kita balik masjid, makruh kita buat macam ni. Nak cerita tak comel lah. Kerana itu perbuatan orang Yahudi ketika beribadah kepada Tuhannya. Dan memang ada larangan-larangan tertentu dalam nanah yang ada, tapi tak sampai tak haram. Dia makruh sahaja. Ya. Pasal sahabat ditanya tentang orang tasbih ni. Kemudian dia kata tilka salatil maghdubi alaihim. Itulah sembahyang orang-orang yang dimurkai ke atas mereka. Jadi orang Yahudi. Orang Yahudi dia sembahyang macam ni. Siapa tak tengok betul dia sembahyang macam ni? Itu Cina kan. Tak tahu kan. Jadi kalau boleh janganlah ya. Tapi kalau selain daripada itu harus. Kerana Nabi kadang-kadang cakap pada sahabat, Nabi buat macam ni. Ya. Mana kata kalau ada tujuan tak apa. Kalau tak ada tujuan, of course lah dalam masjid ketika semayang dia jadi makruh lah. Ulama makruh. Dalam semayang sepakat ulama makruh. Di luar semayang dia khilaf lah. Bahkan ada juga segelintir yang kata makruh secara mutlak. Macam ni makruh. Yang mana kita tak setuju lah. Tak adalah secara mutlak. Sebab Nabi pun ada buat juga. Ya tak? Ya. InsyaAllah ta'ala. Cukup tu.